Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar murid-murid, semoga dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, untuk kelas kali ini cikgu akan teruskan dengan kesan perkembangan nasionalisme, subtopik 2.8. Jadi pada kelas yang lepas cikgu dah huraikan untuk subtopik bagi 2.5, 2.6 dan 2.7. Jadi kelas pada kali ini cikgu akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu kesan perkembangan nasionalisme. Baik, cikgu membuat rujukan terus daripada buku teks. Jadi mana-mana pelajar yang belum dapat buku teks, jadi sila dapatkan dengan segera. Nah, lepas ini cikgu akan terus gunakan buku teks sebagai rujukan utama, ya. Jadi mana-mana pelajar yang dah dapat buku teks, jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 42, dan kita akan fokuskan pada muka surat 42 dan juga 43. Jadi dalam kesan perkembangan ini kita akan lihat dari tiga sudut utama, iaitu sudut politik, ekonomi dan sosial. Ini adalah tiga bidang utama lah. Kalau soalan dalam peperiksaan tanya apa faktor, apa kesan, jadi tiga bidang utama ini yang perlu dihuraikan. Baik, kita tengok kesan terlebih dahulu untuk sudut politik. Baik, usaha golongan intelektual ini yang berpendidikan Inggeris menggesa British, ya, kerajaan pada waktu itu adalah British, untuk meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British telah membuahkan hasil. Jadi usaha-usaha gerakan ini menuntut daripada pentadbiran barat ataupun kerajaan British pada waktu itu untuk meningkatkan peluang pekerjaan di dalam pentadbiran British. Maksudnya gerakan ini cuba untuk membawa masuk rakyat tempatan ke dalam pentadbiran British dan ianya membuahkan hasil. Seterusnya, bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service MCS bertambah daripada 7 kepada 20 orang. Ya, 7 pada tahun 1930 dan 20 bertambah pada tahun 1937. Jadi kita boleh tengoklah dalam tempoh masa 7 tahun sebanyak 13, ya. Sebanyak 13 orang telah pun diserap masuk ke dalam pentadbiran British. Dalam masa 7 tahun 13 rakyat tempatan telah diserap masuk dalam pentadbiran British. Seterusnya, langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi, mendorong orang Melayu lebih peka terhadap masa depan mereka. Jadi kita tengok dekat sini, British perkenalkan dasar desentralisasi. Apa itu dasar desentralisasi? Baik, dasar ini maksudnya adalah kerajaan pusat, iaitu pentadbiran British pada waktu itu memberikan kuasa yang lebih kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan daerah. Maksudnya dia turunkan kuasa kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan daerah untuk tadbir dalam kawasan mereka. Jadi kerajaan pusat adalah pentadbiran persekutuan lah. Kalau waktu sekarang kerajaan pusat adalah kerajaan persekutuan. Seterusnya, dasar ini cuba mengembalikan kuasa sultan, presiden dan majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Baik, pada tahun 1896 tertubuhnya satu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu yang mengakibatkan kuasa sultan, residen dan ahli majlis mesyuarat negeri semakin berkurang. Pengaruh sultan pun semakin berkurang. Kalau pengaruh berkurang ni maksudnya
kuasa sultan yang berkuasa mutlak pada sebelum itu telah pun dirampas. Jadi pada waktu ini gerakan ni cuba untuk mengembalikan balik kuasa sultan dan pengaruh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Baik, kesannya orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan, membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya persatuan di peringkat negeri. Nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Baik, revolusi nasionalisme yang berlaku di negara besar China juga mendorong kepada revolusi masyarakat Cina di tanah Melayu. Baik, masyarakat Cina di tanah Melayu menuntut agar ditubuhkan sekolah Cina dan dapat membaca berita daripada China. Dia nak baca apa-apa info yang terjadi dekat negara dia, dia nak tahu. Jadi dia desak kerajaan British waktu itu untuk tubuhkan kelab bacaan dan juga pasukan drama. Baik, pada tahun 1921 banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu. Dan ianya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi sekarang pun masih jadi lagi benda yang sama. Kalau kamu pergi ke sekolah Cina, sekolah Mandarin, sekolah jenis kebahasaan. Kalau sekolah jenis kebahasaan India akan digunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama, bahasa pengantaraan. Dan kalau kamu pergi ke sekolah jenis Mandarin, Katolik dia akan gunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa utama dia. Jadi kita di sekolah kebangsaan kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Baik, sampai sekarang pun format ni masih diguna pakai. Jadi tindakan ini bekerja menggantikan dialek seperti perkembangan yang berlaku di China. Jadi apa-apa perkembangan yang berlaku di negara besar China, rakyat Cina di tanah Melayu pun menuntut hak yang sama daripada kerajaan British. Jadi kita tengok pada tahun 1930 hingga 1950 muncul pula masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu, dan golongan ini gemar dikenali sebagai the straight born people. Maksudnya kalau kamu translate the straight born people ni, straight tu apa? Jalanan, straight tu jalan, born tu dilahirkan di jalan. Gemar dikenali macam tu. Baik, mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta melihat perkembangan politik. Masyarakat India juga cuba masuk ke dalam dunia politik di tanah Melayu. Seterusnya, nasionalisme yang muncul menyebabkan British lebih berhati-hati dalam tindakan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Kenapa diwujudkan sekatan ni? Pihak British nak nak mengecam pasukan persatuan mana yang membuat gerakan nasionalisme ni. Dia nak kesan. Dan sekaligus menyebabkan tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman ditangkap dan dipenjarakan. Jadi kalau dah ditangkap dan dipenjarakan akibat daripada gerakan nasionalisme ini, maksudnya pada waktu gerakan nasionalisme ni adalah gerakan yang tidak dibenarkan, sebab tu boleh tangkap. Dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941, kemudian dibebaskan oleh tentera Jepun pada 1942. Baik, mesti timbul persoalan, kenapa 1941 dipenjarakan oleh British, kemudian 1942 setahun selepas itu dibebaskan pula oleh tentera Jepun? Kenapa British yang tak bebaskan? Kenapa Jepun yang tangkap tentera British tapi yang bebaskan tentera Jepun? Baik, di chapter yang ketiga, selepas chapter yang kedua ni, bab yang ketiga nanti kita akan masuk kepada bagaimana tentera Jepun menyerang tanah Melayu. Ini adalah kesinambungan dia. Jadi di penghujung tahun 1940-an, tentera Jepun telah pun masuk ke tanah Melayu bermula di negeri Kelantan, di perairan negeri Kelantan. Kemudian terus serang Semenanjung Tanah Melayu sehinggalah ke Sabah Sarawak.
Jadi ini adalah cerita kesinambungan sebelum Jepun kuasai tanah Melayu. Jadi dekat situlah kita dapat lihat kenapa tokoh-tokoh ni ditangkap oleh pihak British tapi dibebaskan oleh tentera Jepun. Baik, itu adalah kesan dari segi politik. Kita akan teruskan kesan dari segi ekonomi. Baik, kaum muda ni adalah satu pasukan gerakan yang kamu tengok pada tajuk sebelum ni, menggesa agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi dan membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Kaum muda ni macam biasalah menggerakkan semangat-semangat dari segi ekonomi pula. Dia nak menggalakkan orang Melayu terlibat secara penuh dalam ekonomi, iaitu bidang perniagaan. Hasilnya tertubuhlah persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Baik, gerakan ni berjaya ditubuhkan. Gerakan ni berjaya menubuhkan persatuan. Yang pertamanya adalah di negara Singapura. Baik, sebenarnya ketika sebut tanah Melayu, Singapura pun dah termasuk dalam lingkungan tanah Melayu, sebenarnya tanah Melayu pada waktu itulah. Jadi Singapura tak disebut sebagai sebuah negara lagi. Singapura, Brunei, Indonesia terpisah daripada lingkungan tanah Melayu selepas tertubuhnya negara Malaysia pada tahun 1963. Aku kena tahu lah, pada 1957 Singapura masih lagi berada di dalam kawasan tanah Melayu, tetapi setelah tertubuhnya Malaysia, ya, sebuah negara berdaulat, Singapura dia keluar daripada menjadi sebahagian daripada negara Malaysia. Sebelum tertubuhnya ni kita tengok pada tahun 19 dia dalam area 1940-an, ya, 1940-an. Jadi pada waktu ni tanah Melayu belum lagi mencapai kemerdekaan. Jadi Singapura masih lagi berada di dalam takluk ataupun wilayah di semenanjung tanah Melayu, di hujung sekali selepas negeri Johor. Baik, seterusnya pada awal abad ke-20 British mula memberikan tekanan dan menekankan sektor pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Baik, pendidikan rendah ni maksudnya pendidikan yang basic. Kita pada waktu tu orang Melayu cuma didedahkan dengan pendidikan yang aras rendah, ya, taraf rendah, peringkat rendah pendidikan pada peringkat rendah. Peringkat rendah ni maksudnya pendidikan yang basic lah. Dia cuma 3M macam dah, membaca, mengira, menulis. Itu yang rendah lah, itu yang basic. Disebabkan faktor itu, Zalba sebagai tokoh nasionalis membangkitkan isu ini dan semasa mengajar di SITC itu Maktab Perguruan Sultan Idris, yang sekarang dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, apa yang beliau tekankan, beliau menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Dia memberi kesedaran bahawa pendidikan peringkat tinggi ini sebenarnya pun penting. Pada waktu itu pihak British cuma memberikan rakyat tempatan pendidikan peringkat rendah, tetapi Tun Zalba menyedarkan guru pelatih dia yang ada di SITC pada waktu itu bahawa pendidikan tinggi ini adalah lebih penting, lebih advance. Macam mana kita nak takbir negara kita jika pendidikan kita cuma berada di peringkat yang rendah? Kita cuma tahu basic. Maksudnya kita tak mahu, kita nak ilmu yang lebih advance supaya kita dapat takbir negara kita sendiri. Itu yang ditekankan oleh Tun Zalba. Kemudian Akbar berbahasa Inggeris berusaha untuk mengasaskan dana untuk membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara, dan usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Johor dan Persekutuan Negeri. Akbar ni termasuklah The Malay Man dan The Malayan Tribune. Akbar bahasa Inggeris ni mula mengasaskan dana ni maksudnya kutip date lah, mengadakan satu tabung untuk kutip date
kita nak hantar orang Melayu ni ke luar negara untuk dapatkan pendidikan. Baik, antara tokoh yang dihantar ke luar negara adalah Tunku Abdul Rahman sendiri, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Baik, tiga-tiga nama ni adalah tokoh pejuang tempatan juga. Baik, seterusnya kita terus kepada sosial, ya, sektor sosial ataupun bidang sosial. Kita tengok pula kesan dari segi sosial. Baik, tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat yang belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Baik, dekat sini dia kata mendapatkan peluang pendidikan yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Maksudnya kalau di madrasah dan sekolah Melayu, maksudnya British dah mula buat sekolah tetapi cuma mendedahkan pendidikan di peringkat yang rendah. Madrasah seperti yang kamu yang dah belajar pada tahun lepas, madrasah adalah salah satu institusi pendidikan formal. Ya, jadi selepas madrasah British buat sekolah Melayu tetapi cuma mendedahkan dengan pendidikan peringkat rendah. Jadi pada masa ni rakyat tempatan dah mula sedar bahawa bidang pendidikan ini perlu diberi perhatian agar rakyat tempatan yang ada pada waktu itu dapat menuntut ilmu untuk menjadi lebih baik untuk mentadbir negara. Jadi siapa yang nak ilmu di peringkat yang lebih tinggi akan dihantar ke luar negara dengan dana yang dikumpul oleh akhbar Inggeris tadi lah, dan Persatuan Guru tadi. Dan kesedaran ini juga mendorong untuk mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Jadi selepas mendapatkan pendidikan, jadi mereka dah boleh menulis majalah sendiri dan terajui majalah juga. So tak bergantung kepada bangsa lain dah. Jadi lepasan SITC juga menunjukkan peningkatan, ya. Lepasan semakin bertambah, dia ada peningkatan. Daripada jumlah 58 orang pada tahun 1924 sehinggalah kepada 141 pada tahun 1940. Lebih kurang dalam tak sampai 20 tahun, peningkatan tu hampir 100 orang. Dalam tak sampai pun dalam lingkungan 20 tahun, ya. Lepasan SITC ini bertambah sebanyak hampir ke jumlah 100 orang. Maksudnya ramailah, daripada 50 lebih dah nak sampai ke ratusan. Tapi belum sampai lagi 100 lah, dia cuma hampir sampai. Dalam tempoh masa tak sampai 20 tahun. Maksudnya masyarakat dah mula sedar tentang kepentingan pendidikan. Dan lepasan SITC ini juga mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dia nak tambah baik sistem pendidikan masyarakat tempatan. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Jadi pada tahun 1930, guru wanita di Johor terbitkan majalah dan memuatkan berita kemajuan tentang pendidikan wanita. Baik, majalah ini penggerak utamanya adalah Ibu Zain. Ya, dalam muka surat 43 kamu boleh lihat gambar rajah di sebelah kanan tu, penjuru atas sebelah kanan. Itu adalah Ibu Zain. Penggerak utama yang mengingatkan wanita dengan kepentingan ilmu pengetahuan, ya, untuk meningkatkan darjat dan martabat wanita. Baik, SITC ni fungsinya dari dulu lagi dia nak melahirkan golongan pendidik, ya, golongan pengajar, tenaga pengajar. Jadi dulu pun disebut dah mata perguruan, kemudian ditukar kepada institusi pendidikan, kemudian dijadikan universiti pendidikan. Sekarang pun dikenali universiti pendidikan, ya. Maksudnya dari dulu lagi dah wujud dah kesedaran tu, dan pusat-pusat institusi ni dah pun dibina untuk memberi pendidikan yang lebih baik
kepada masyarakat tempatan waktu itulah. Jadi sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris ni memang dah lama lah. Cikgu pun antara salah satu produk lah. Cikgu pun produk daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan cikgu keluar pun sebagai guru. Jadi matlamatnya pun daripada matlamat dahulu sampai sekarang, matlamat SITC ni sama, nak melahirkan tenaga pengajar, nak melahirkan guru supaya dapat memberikan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat setempat. Jadi cikgu keluar pun sebagai graduan pun jadi seorang guru, nak bagi ilmu yang lebih baik, nak tingkatkan sistem pendidikan untuk rakyat tempatan. Jadi matlamat daripada dahulu dan sekarang masih sama, ya. Baik, sementara itu masyarakat India turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Masyarakat India pun tak mahu terlepas, dia pun tak mahu ketinggalan. Jadi menerusi Thuraisingham selaku Presiden Melayu Rubber Estate Owner, dia sebagai estate owner, Presiden Association, Persatuan Association, berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemerdekaan ekonomi pada tahun 1920 hingga 1930. Jadi dalam tempoh masa 10 tahun tu berlaku kemerdekaan ekonomi, tapi persatuan ini berjaya meningkatkan perusahaan getah pada waktu itu. Jadi menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyadari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina pula mula meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatankuasa kerajaan. Tadi kita tengok gerakan yang awal jadi dalam bidang politik tadi, dia menggesa orang Melayu, orang tempatan untuk masuk dalam pentadbiran British. Kali ini orang Cina pun tak mahu terlepas, dia pun nak masuk dalam persatuan, dia nak masuk dalam jawatankuasa kerajaan. Jadi siapa yang ketuai? Baik, Tan Cheng Lock. Kalau kamu pasal Tan Cheng Lock ni salah seorang tokoh yang ikut Tun Abdul Razak ke London. Pada waktu tu dia digelar Tun Tan Cheng Lock. Dia pun ikut sama Abdul Razak untuk menandatangani perjanjian London. Dia pun pergi juga dengan Tunku Abdul Rahman. Baik, Tan Cheng Lock yang menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Jadi tokoh ni, Tan Cheng Lock ni, dia menuntut kepada British agar menjaga kebajikan dan sediakan dana untuk masyarakat Cina, ya, terutamanya dalam sektor pendidikan. Jadi perkembangan nasionalisme di negara kita melahirkan golongan nasionalis yang berusaha mengubah corak hidup masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat melalui aspek positif ekonomi dan sosial. Kita tengok sikit maksud nasionalisme, iaitu perasaan cinta akan negara membawa masuk perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Perkembangan yang berlaku di barat dan asal mempengaruhi gerakan ini. Nasionalisme berpendidikan agama Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai media untuk menyemarakkan nasionalisme. Tindakan mereka meninggalkan kesan negara sehinggalah episod sejarah baru negara muncul selepas Perang Dunia Kedua. Baik, sebelum Perang Dunia Kedua, sejarah ni yang berlaku. Selepas Perang Dunia Kedua berlaku selepas kejatuhan tentera Jepun. Tentera Jepun dekat daerah dia Hiroshima dengan Nagasaki dah digugurkan 2 biji bom. Kemudian maharaja dia mengaku kalah dan panggil balik tentera dia untuk balik ke Jepun. Itu Perang Dunia yang Kedua. Tapi peristiwa yang berlaku tadi ni, gerakan nasionalisme ini berlaku sebelum Perang Dunia yang Kedua. Keadaan di tanah Melayu pada waktu tu dah muncul beberapa gerakan untuk menuntut hak nak takbir negara kita sendiri. Kita tengok maksud nasionalisme tu sendiri adalah perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Dia maksudnya dua dalam satu lah. Yang pertama, nasionalisme ni dalam masa yang sama dia ada semangat cintakan negara, dan yang kedua dia nak bebaskan diri dan juga negara daripada penjajah. Itu semangat nasionalisme.
Ni kalau zaman dulu tak ada orang golongan cerdik pandai, golongan intelektual, golongan pelajar yang belajar tinggi, kita pun takkan dapat capai kemerdekaan. Kita dalam negara kita perlu ada golongan cerdik pandai untuk tadbir negara kita. Pada waktu tu kita memang dijajah, kita tak tadbir negara kita sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah kita dah tadbir negara kita. Jadi orang dulu betul-betul berusaha untuk bebaskan negara daripada penjajah. Sebab kita duduk di bawah naungan penjajah ni lama. Kita dapat pendidikan, sistem pendidikan kita, ekonomi kita semua dikuasai oleh orang luar. Sampai kan pendidikan kita nak tubuhkan sekolah pun, kita mengharapkan British yang tubuhkan. Pada waktu tu sekolah kita cuma dapat British bagi apa dekat kita? British tak bagi lebih pun. British bagi peringkat rendah saja. Kalau kita nak lebih, kita kena keluar negara. Sebab itulah golongan cerdik pandai ni kebanyakannya dari luar. Dan setelah British tubuhkan SITC tu, barulah muncul berlaku pertambahan dalam golongan intelektual. Jadi ini adalah kesan-kesannya, ya. Apabila berlaku beberapa gerakan, ya, usaha-usaha untuk menentang kuasa British dalam pentadbiran, so ada kesan positif yang kita dapat. Dan contohnya dalam sektor politik, beberapa rakyat tempatan mula diambil, diserap masuk dalam pentadbiran. Padahal pada waktu itu British masih memerintah, tetapi rakyat tempatan dah mula diambil untuk bekerja dengan pentadbiran British. Sebenarnya itu langkah yang baiklah. Daripada dulu semua adalah dikuasai oleh orang barat, dikuasai oleh pegawai British. Tapi pada tahun 1930 orang kita, rakyat tempatan mula diserap masuk dalam sistem pentadbiran. Dalam ekonomi pun jadi benda yang sama. Beberapa gerakan ni menekankan ilmu dalam bidang ekonomi, terutamanya dalam bidang perniagaan. Dia tak mahu tengok wujud satu golongan saja yang monopoli dalam bidang perniagaan. Bila orang Melayu, rakyat tempatan pun terlibat sama. Dalam media sosial pun banyak yang jadi, terutamanya dalam sektor pendidikan lah. Pada waktu tu lebih ditekankan tentang sektor pendidikan supaya rakyat tempatan mendapat pendidikan yang lebih baik, sekaligus dapat usaha untuk mentadbir negara. Kita dapat tadbir negara kita sendiri, kita tak mahu bergantung. Dan dalam sektor sosial ni jugalah kita dapat lihat munculnya golongan wanita yang turut sama memperjuangkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Sebelum tu kalau kita dapat lihat, golongan wanita ni ibarat tak bagi apa-apa kesan lah pada perjuangan di tanah Melayu. Tetapi setelah munculnya Ibu Zain ni, dia buat penulisan majalah, disebarkan tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Selepas tu barulah muncul golongan wanita dalam sistem pendidikan, wujud guru-guru wanita. Jadi cikgu rasa setakat tu dulu. Cikgu harap kamu semua faham. Jadi rujukan kamu boleh rujuk terus daripada muka surat 42, buku teks tingkatan 4, muka surat 42 hingga muka surat 43. Cikgu rasa kalau kamu baca sekaligus pun kamu dah faham. Cumanya kalau soalan naik, kamu kena lebih spesifik lah. Kalau soalan naik dalam exam, soalan minta huraikan, nyatakan kesan-kesan perkembangan nasionalisme yang berlaku sebelum Perang Dunia yang Kedua. Maksudnya yang ni lah, yang dalam muka surat ni lah, 2 halaman ni. Kamu kena bagi 5. Kalau dalam exam kamu kena bagi 5 rangkap, 5 perenggan, 5 perenggan tu pendahuluan, penutup, mestilah. So yang lagi 3 tu adalah kamu pecahkan 3 tu satu-satu. Yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga sosial. Tu akan jadi 5 perenggan. Jadi kamu cuma huraikan balik ikut kronologi satu persatu, mana yang dahulu, mana yang kemudian, supaya lebih nampak susunan tu dan markah murah ataupun markah mudah untuk diberi. Jangan kamu letak politik dulu, letak sosial, kemudian balik kepada ekonomi.
balik politik pula. Jangan dia susah. Kamu pecahkan siap-siap kepada 3 peringkat, letak satu-satu-satu. Jadi pemeriksa pun senang, cikgu pun senang semak dan cikgu faham, mudah untuk cikgu bagi markah. Baik, cikgu rasa setakat tu dulu kelas untuk kali ini. Cikgu harap kamu faham. Cikgu tak sediakan slide untuk kali ini ya, sebab cikgu sebenarnya kalau cikgu sediakan slide, cikgu lebih kekurangan masa sebenarnya, sebab cikgu handle sekarang ni banyak kelas. Jadi cikgu harap kelas macam ni pun kamu faham. Kalau kamu tak faham sangat, cikgu cakap laju, kamu boleh rujuk balik buku teks, sebab semua dah dapat buku teks kan. So kita sejarah memang kita bergantung pada buku teks lah, hasil pembacaan. Kita bukannya main teori dengan main hafal formula, tak ada. Kita kena baca, sebab sejarah ni adalah fakta. Kamu baca, kamu tahu. Kamu tak baca, kamu tak boleh jawab. Siapa baca, dia tahu. Dan huraian, cikgu rasa kamu semua dah pandai lah. Kamu dah masuk ke 4, kamu dah boleh buat huraian sendiri. Huraian tak ada masalah, cikgu rasa. Cuma untuk dapatkan info dan juga perlu dapatkan poin-poin. Dapatkan fakta yang betul lah. Kalau fakta kamu bagi salah, huraian kamu panjang pun menjadi sia-sia. Baik, setakat itu dulu. Kalau ada apa-apa soalan yang kamu tak faham, istilah-istilah dalam tajuk yang kamu tak faham satu topik ni, kamu boleh terus DM cikgu untuk tanya ya. Ataupun kamu tanya kawan-kawan kamu dulu. Kalau kawan-kawan tak tahu, kamu terus DM cikgu untuk tanya tak ada masalah. Baik, setakat itu dulu kelas untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat berikan fokus walaupun kelas berjalan dalam suasana PKP ni, kelas online. Kamu boleh hadir untuk kelas online. Jangan skip kelas. Kalau tulis nama, lepas tu video yang cikgu sampaikan pun kamu tak tengok. Kalau kamu tengok video tak habis, kamu takkan dapat info penuh lah. Kamu takkan faham, dan cikgu takkan ulang lah bila buka sekolah nanti. Kamu sendirilah macam mana kamu nak buat. Baik, setakat dulu kelas untuk kali ini. Jumpa lagi untuk next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.